Okay, welcome back. Today kita akan cover topik kita yang terakhir, iaitu marine productivity. Okay, this one. So this will be the topik-topik yang akan masuk dalam final exam lah, seperti mana yang saya pernah ceritakan dalam grup Telegram. Kita akan masuk ocean circulation, waves, tides, dan juga host. Ini semua adalah topik-topik yang akan masuk dalam final exam. So topik marine productivity dia adalah topik yang tidak besar sebab kebanyakan dari segi organisma dan sebagainya anda telah buat tugasan. So yang ini kita memang fokus hanya kepada productivity saja. So bila kita cerita pasal productivity, biasanya kita perlu tahulah dia apa-apa jenis productivity yang ada. Dan salah satu productivity yang paling utama adalah primary production, primary productivity is the rate of which carbon organic matter is produced by microbes, algae and plants through photosynthesis or also chemosynthesis. So yang paling utama kita tahu adalah fotosintesis lah, di mana datangnya daripada organisma yang kita panggil sebagai phytoplankton, phytoplankton. So diatom ni adalah satu contoh phytoplankton yang ada lah, di mana dengan adanya matahari, dengan ada matahari, seperti mana di atas daratan, tumbuhan phytoplankton ni boleh mengikat karbon dioksida dan mengeluarkan karbon, iaitu dalam bentuk gula, glukos. So this is photosynthesis, dan ini adalah sangat penting untuk kitaran makanan, kitaran makanan di mana tenaga daripada matahari boleh pergi daripada satu peringkat ke satu peringkat dalam kitaran makanan, piramid makanan. So this is a part of the production lah. So this is what we call ocean productivity atau marine productivity. So the incorporation of carbon atoms into carbohydrates and measured in grams of carbon bound into carbohydrates per square meter of ocean surface area per year. Okay, the unit dia adalah, tak perlu hafal lah unit dia. So berdasarkan kepada productivity, kalau kita tengok di sini, dia ada beza satu antara land, yang keduanya adalah ocean. So kalau kita tengok dari segi jumlah productivity, ocean ni adalah lebih besar daripada land. So land yang paling bagus productivity-nya adalah contohnya di yang paling tinggi adalah di freshwater swarm, freshwater swarm dengan di rainforest. Kedua-duanya productivity yang paling tinggi di atas daratan lah. Dan kalau kita tengok sini, air juga menyumbang satu komponen besar dalam productivity di atas daratan. Air, freshwater ni air lah. Tapi di ocean kalau tengok jumlah dia besar. Besar. Di sini antara kawasan yang paling tinggi productivity adalah di kawasan coral reef lah, sehingga 2,200, dan juga kawasan kelps, okay, alga, makroalga. Okay, dari segi plankton ni tidak banyak. Plankton ni tidak banyak. Plankton ni antara 270, dia kecil lah. Okay, so productivity dekat ocean ni selain pada kawasan coral reef dengan kawasan kelp yang sangat besar, kebanyakannya dihasilkan daripada plankton. Plankton. So especially phytoplankton. Okay. So phytoplankton makes roughly 50% of the food made by photosynthesis on Earth. Okay, besar juga contribution dia. Plankton ni apa? Plankton ni adalah organisma yang tidak dapat berenang dengan laju. Dia adalah kebanyakannya plankton ni adalah organisma yang terapung di dalam air. Drift or swim very weakly. Dia boleh bergerak perlahan je, bergerak dengan perlahan. Dia tidak boleh bergerak jauh sebab dia kecil. So biasanya dibawa oleh arus. So mereka ni dipanggil sebagai plankton. Kontras, organisma yang boleh berenang seperti ikan, mereka tidak dipanggil sebagai plankton, mereka dipanggil sebagai nekton. Nekton, dia boleh berenang. So seperti biasa, tangkap plankton ni biasa kita gunakan plankton net. Anda pernah belajar mengenai plankton net ni. Okay, plankton net.
dan kita letakkan di dalam air dan kita tarik. So plankton ni akan masuk dan menapis di dalam plankton net. Dan jenis plankton yang kita dapat bergantung kepada saiz plankton net yang kita pakai. So antara projek yang biasa sepatutnya kita buat dalam oceanografi ni adalah projek yang berkaitan dengan plankton lah. Ada satu benda yang kita tak dapat buat sebab kita berada dalam keadaan PKP dengan COVID-19. Jadi kebanyakan benda kita belajar semua adalah hanya secara online. Tapi anda pernah belajar pasal plankton net, mungkin anda pernah buat projek berkenaan phytoplankton atau zooplankton masa diploma. Cuma pelajar yang tak pernah belajar diploma perikanan dia tak ada peluang lah untuk belajar ni. Okey, dari segi jenis-jenis plankton ada banyak jenis dan mereka dikategorikan kebanyakan daripada saiz lah saiz. So ni contohnya saiz dia 2000 mm 1 2 3 lebih kurang 2 cm saja. Okey, so ni dipanggil sebagai mega plankton iaitu untuk guruk-guruk jellyfish dan sebagainya. 200 mm okey, 20 hingga 200 mm dipanggil sebagai macro plankton. And then kita ada mesoplankton, okey, iaitu kumpulan zooplankton kebanyakannya yang copepod dan sebagainya ada kat sini. And then kita kecil lagi, kita pergi ke microplankton. Okay, ini dah masuk ke kumpulan phyto lah. Phyto dia ada kat sini. Iaitu diatom, dinoflagellate kat sini. And then nanoplankton lagi kecil seperti cyanophyta, jenis-jenis bakteria dan flagellates. And then ada picoplankton lagi, cyanobacteria kecil lagi. And then femtoplankton ni dah masuk ke kumpulan-kumpulan virus kecil. Jadi untuk menangkap plankton ni kita perlu memakai plankton net yang sesuai. Kalau kita ambil plankton net yang bersaiz besar dia tidak dapat tangkap kumpulan-kumpulan tertentu. Kumpulan yang halus kalau kita katakan kita pakai biasanya lah kita pakai untuk freshwater zooplankton kita pakai 80 micron. Kalau kita pakai untuk marine zooplankton biasa kita pakai 150 micron. So ni boleh tangkap jumlah zooplankton yang agak bagus. Tapi kalau kita nak tangkap phytoplankton kita kena ambil net yang halus iaitu lebih kurang 20 micron saja. Ini untuk phyto. Okay, so bergantung kepada jenis-jenis net yang kita pakai. Kalau kita nak tangkap plankton yang lebih besar macam fish larvae dan sebagainya atau plankton-plankton yang lebih besar, kita kena besarkan plankton net kita. Mungkin ada yang 300 micron. So kita akan dapat plankton yang agak besar. Okay, so marine photosynthetic organism including seed bearing, plants, microcell algae dan sebagainya. Termasuk itulah semua kumpulan-kumpulan yang tergolong di dalam producers di dalam lautan lah. Okay, mereka yang ada fotosintesis, yang boleh berfotosintesis, yang mempunyai pigment-pigment klorofil. So dari segi kitaran makanannya, phytoplankton, okay, dengan bakteria ni, okay, mereka tergolong dalam kitaran makanan dan dari satu peringkat ke peringkat trofik lah So phytoplankton biasa akan dimakan oleh zooplankton. Zooplankton akan dimakan oleh anak ikan dan anak ikan akan dimakan oleh ikan yang lebih besar. Okay. Dan mereka ni mengeluarkan apa dikatakan sebagai waste dan waste ni akan balik semula kepada dicernakan, terurai menjadi komponen yang halus yang inorganik dan boleh serap balik oleh plankton. Okay, so ini adalah kitaran tenaga lah di dalam kitaran makanan kitaran makanan dan kitaran bakteria juga. Bakteria pun ada kitarannya. Satu fenomena kalau kita cerita pasal phytoplankton ni, dia kalau dia terlalu banyak phytoplankton dia boleh menyebabkan apa dipanggil sebagai bloom alga bloom. Dia panggil alga bloom. Okay, yang menyebabkan kawasan perairan tu boleh menjadi berwarna especially kalau yang bahaya sikit dia warna merah so red tide red tide. So dia biasanya disebabkan oleh keadaan di tepi pantai atau di kawasan tertentu yang terlalu banyak nutrien mungkin selepas hujan atau selepas sesuatu aktiviti yang menyebabkan banyak nutrien terkumpul, jadi plankton ni akan membiak secara sangat-sangat cepat
Dan plankton ni akan menjalani apa dipanggil sebagai asexual reproduction. Sebab dia nak membiak secara cepat. So bila biasanya kita tahu perkumpulan ni ya, chromista ni, dia kalau asexual reproduction ni adalah yang paling dia suka, especially bila keadaan eutrophication, iaitu di masa nutrien sangat banyak. So dia akan pergi sini saja. Okay, dia tak akan pergi ke sexual reproduction. So dia akan buat sexual reproduction bila berlaku bila dah nutrien dah kurang, okay, then baru dia akan buat sexual reproduction supaya membentuk gamet. So gamet ni dia akan simpan dalam bentuk cyst yang sangat tahan lasak kepada persekitaran. Okay, so red tide ni adalah fenomena yang biasa berlaku di Malaysia, di negeri Sabah lah yang dia biasa berlaku. Saya tak pasti kenapa di Sabah, tapi inilah satu kawasan yang ada red tide. So Kemungkinan kawasan Sabah ni air dia agak bagus, nutrien dia banyak, tapi masalahnya bila nutrien dia terlebih banyak. Bila terlebih tu dia jadi red tide. Sebab kawasan Sabah ni banyak coral reef dan sebagainya, so dia memang tempat yang produktif. Maksudnya nutrien dia banyak. Cuma pada musim tertentu, mungkin musim panas atau musim hujan di mana banyak nutrien dibawa turun, itu yang boleh menyebabkan berlaku red tide. So red tide ni adalah dihasilkan oleh dinoflagellate yang membawa toksin. So bila toksin ni banyak, dia ada pelbagai cara yang dia boleh pergi kepada manusia. So yang pertama yang direct ni adalah makanan lah. Dari segi pemakanan di mana zooplankton ni makan algae, dia akan kumpul red tide tu, toksin tu, dan lepas tu zooplankton dimakan oleh ikan. So ikan ni akan dimakan oleh haiwan lain, atau dimakan oleh burung dan sebagainya, dan atau ditangkap oleh manusia yang makan burung ikan ni, jadi akan kena toksin daripada dinoflagellate. Selain begitu, toksin ni paling gemar dia berkumpul di dalam seafood, iaitu bivalve, iaitu shellfish. So ini adalah salah satu tempat di mana, sebab itu seafood yang paling ditakuti lah masa ada red tide. So bila siapa-siapa makan kerang yang tercemar dengan toksin, manusia akan kena lah. Okay, so photosynthetic productivity is limited in the marine environment by two things. Ada dua perkara yang mengawal produktiviti di lautan. Satu adalah matahari dan satu adalah nutrien. Dua ni. Okay. So upwelling, dia kata sini, upwelling greatly enhance the conditions for life by lifting cold nutrient-rich water to the sunlight surface. Okay. So kawasan yang air dia panas, kita dah belajar sebelum ni bahawa kawasan yang di mana perairan dia panas, produktiviti dia rendah sebab nutrien tidak banyak. Tapi air yang sejuk biasanya nutrien sangat tinggi. So salah satu cara di mana air sejuk yang biasanya lebih berat, dia ada kat bawah, dia boleh dibawa naik. Okay. Ini air. So kawasan air sejuk di bawah, panas di atas. So ada fenomena khas yang dipanggil sebagai upwelling. Upwelling. So air ini boleh dinaik ke atas. So inilah nutrien, nutrien air yang nutrien rich ni naik ke atas. Ini dipanggil sebagai upwelling. Dia boleh meningkatkan produktiviti. So kalau kita tengok sini, ni adalah keratan vertikal. Vertikal. Ni surface. Ini laut lah. Tidak air laut kat sini. Air laut kat sini. Okay, surface. Ini kedalaman. Okay, kedalaman. So kalau kita tengok photosynthetic activity ni, dia tidaklah tinggi di atas terus. Dia ada lekuk dia kat sini. Dia ada depth of greatest productivity. Sebab dia tidak boleh terlalu panas. Kalau berada di lapisan atas, so too much light, tidak terlalu cahaya terlalu tinggi pun tidak bagus untuk dia phytoplankton ni. So dia perlu berada di satu tempat yang agak selesa. Okay. Dan lepas tu bila dah gelap pergi bawah sangat, dah masuk cahaya dah tak boleh masuk, memang produktiviti akan jatuh dengan cepat. Okay. Dan ada dipanggil sebagai satu tempat di mana compensation depth berlaku, di mana
kadar fotosintesis sama dengan kadar respirasi. Lepas tu baru dia turun lagi ke bawah. Okay, so ini adalah cara macam mana fotosintesis tu dia punya pattern dia di lautan lah, secara menegak, secara menegak. So ini adalah kawasan-kawasan peta dunia menunjukkan kawasan-kawasan yang berlaku banyak upwelling disebabkan oleh angin yang kuat. So angin ini boleh menyebabkan air sejuk daripada bawah tu dipusing, berpusing ke atas. So ini kawasan-kawasan ni lah, especially dekat Afrika. Kita tahu dia ada tempat angin ni. Ni hujung Australia ni, okay. Ni dekat Peru ni, kita tahu. Dan di sini adalah kawasan California. Ini adalah tempat-tempat yang mana berlaku banyak upwelling. Okey, ini adalah coastal upwelling itulah ya. Dia angin kuat bertiup dari atas menyebabkan terdapat pergolakan air yang boleh menarik air ini naik ke atas. Air sejuk akan datang dan naik ke atas. So ni air sejuk di bawah, air panas di atas. So the deep cold water upwells to replace the surface water. So wind causes the surface water to move away from the shore. Ditolak air dia keluar. So air yang datang dari bawah ni dia akan naik atas. So ini adalah contoh gambar. Di sini adalah di hujung Afrika saja atau Argentina ni, Afrika ni. So menunjukkan bahawa chlorophyll A concentration. So nampak chlorophyll A concentration sangat tinggi di tepi pantai ni. Sebab disebabkan oleh upwelling. Okay, next kita nak tengok dari segi permusiman. Tempat atau bukan permusiman, tempat-tempat di dunia ni bagaimana pattern productivity primer dia. So kita mula dengan tempat yang dipanggil sebagai polar. Polar. Kawasan polar ni maksudnya di kutub utara dengan kutub selatan. So apa pattern dia punya productivity kalau kita tengok sini sepanjang tahun. So kita tengok dia ada tinggi phytoplankton, diatom biomass ni paling tinggi pada pada masa spring. Spring. Okay, lepas tu dia turun. So dia maksudnya dia ada satu peak saja di sini. Okay, so productivity primer kita merujuk kepada diatom. Zooplankton ni adalah organisma yang makan phytoplankton. So bila phyto meningkat, biasanya akan diikuti oleh zooplankton juga akan meningkat. Tapi dia tidak sama, dia lambat sikit. Sebab dia bila makanan banyak, barulah dia yang makan dia pun akan bertambah. Okay, kalau kita tengok dari segi temperature, di polar region ni dia memang standard straight je. Sebab dia sejuk sepanjang tahun. Lebih kurang sejuk sepanjang tahun. Dan tempat dia agak produktif sebab dia mempunyai nutrien yang banyak. Air dia sejuk. Bila air sejuk ni nutrien dia banyak. So dia boleh bawa naik. So ini dipanggil sebagai Antarctic upwelling. Antarctic upwelling. Okay, so dia ada satu peak saja. Satu peak saja. And then dia berlaku sekitar spring, iaitu antara bulan March. Masa ni lah dia berlaku. April macam tu. Okay, kawasan tropika pula. Okay, dikata the tropical ocean, the paradise of travel poster is oceanic desert. Away from the reef, kecuali kawasan coral reef yang sangat tinggi productivity, di tempat lain biasa produktivitinya sangat rendah. Sangat rendah. So the clear blue water is deep water. Air yang sangat cantik, sangat jernih tu sebenarnya tidak ada benda hidup banyak. Plankton pun tidak banyak. So productivity sangat rendah. So kalau di kawasan tropika, limiting factor dia adalah nutrien. So kawasan polar tadi, limiting factor dia adalah sunlight. Sunlight. Sebab apa? Sebab kawasan tropika macam Malaysia ni, kita tahu kita dapat matahari sepanjang tahun. Kita panas, kita sangat panas. So masalah bila panas, apa yang berlaku adalah stratification of temperature. So air itu akan terpisah di antara sejuk dengan panas. Bila kawasan itu panas, air itu panas. Dan thermocline akan berlaku. Thermocline akan berlaku menyebabkan phytoplankton di atas ni tidak mempunyai nutrien yang cukup. So limiting factor untuk kawasan tropika adalah nutrien. Bukan sunlight, sebab sunlight kita banyak.
Tapi limiting factor untuk kawasan di kutub adalah matahari. Okay, next kita akan tengok. Okay, mana tadi Okay, this one. Ini adalah complicated sikit. So this is temperate. Ini kalau negara yang temperate maksudnya bukan di kutub lah dan bukan di tropika ni, di tengah-tengah tu. So mereka yang ada 4 season dia ada spring, summer, autumn dan winter. Spring, fall ni autumn lah and then dia ada summer kat setengah ni and then winter kat hujung So sama pattern dia dengan yang hujung yang polar tu dia masa spring dia ada satu peak phytoplankton kat sini Peak yang paling tinggi adalah semasa spring. And then dia turun habis. Habis. Lepas tu dia naik sekali lagi hujung tahun ni sebab dapat daripada sunlight di sini Sunlight. Bila sunlight meningkat dia akan membantu dia meningkatkan kembali productivity. Okay. So hujung tahun ni nutrien pula banyak nutrien banyak di sini menyebabkan peak yang paling tinggi. So productivity is limited by availability of sunlight in the polar region tadi polar region and nutrient in the tropic region. Okay. In temperate region, a combination of these two limiting factor controls productivity as shown in figure ni lah. Okay. Relationship among phytoplankton and zooplankton, more sunlight dan sebagainya ya, tak apa. So biasa kalau tengok phyto, zoo dia akan ikut belakang. Okay, phyto, zoo dia akan ikut belakang. Macam tu lah. Okay, ini benda yang sama. Dia ikut season dia, winter, spring, spring tadi, summer, autumn, fall. So sunlight masa winter ni adalah paling perlahan, lowest sunlight. Tapi winter ni kita tahu air dia sejuk. Jadi air sejuk ni dia punya nutrien dia tinggi. So dia paling tinggi ialah pada spring lah. Dia nak mendekati spring ni maksudnya air dia makin sesuai dengan nutrien yang banyak. So masa spring ni phytoplankton yang paling tinggi tadilah dan dia dah mula kurang. Lepas tu masa summer pula sunlight paling banyak sunlight paling banyak jadi productivity boleh meningkat. Tapi nutrien kurang sebab panas. So akhirnya dia dapat peak yang kedua. So tadi satu peak yang tinggi dan satu lagi peak yang rendah kat sini. Okay, sama dengan gambar ni. Okay, kalau kita combine ketiga-tiga pola tu, kita nampak inilah dia. So kita tengok dari segi 3 parameter di sini. Satu water temperature. Kalau tropical, temperature kekal. Sunlight maksudnya sunlight dengan temperature ni samalah. Bila sunlight itu banyak, temperature dia tinggi. Tapi temperature memang tinggi. Tinggi sepanjang tahun. So bila kita tahu apa, temperature yang tinggi, suhu yang tinggi air ni, productivity dia adalah rendah. Nutrien dia tidak banyak. Okay, kalau di polar. Okay, polar. Okay, temperature ni sejuk sepanjang tahun. Okay, so kita di sini memasukkan di sini ialah air di polar ni sejuk. Bila sejuk maksudnya dia punya nutrien dia banyak. So masalah dia adalah cahaya matahari dia. Cahaya mataharinya hanya berlaku pada masa tertentu. So phytoplankton dia dekat sini lah dia punya peak dia kat sini. Tinggi sini sekali saja. So limiting factor dia adalah sunlight. Kat sini sunlight. So dekat dekat tropika ni limiting factor dia adalah nutrient. Kalau yang ni dia ada dua, dia ada sunlight and nutrient. Bergantung pada bila kita cerita pasal benda ni berlaku lah. Okay, so bila masa spring ni limiting factor dia sebab nutrient dia dah habis lah, nutrient dah turun, warna biru ni dah habis. Tapi kalau masa hujung tahun tu limiting factor dia adalah sunlight sebab bila masuk winter tu dia dah mula sejuk dan ada air dia gelap. Okay, ini samalah tiga tu.
So ni dah masa dia pola dekat sini dia satu peak saja. Temperate dia ada dua peak, satu lebih tinggi, satu lebih rendah. Tropical dia low, sepanjang tahun dia slow. So macam mana pergerakan energi, kita ini pasal kitaran makanan lah. So dia lebih kurang sama dengan subjek ekologi, cuma saya akan cover sedikit lah. Ulang kaji lah apa yang kita pernah belajar. So dalam ekologi kita tahu dia ada producers. Okay? Producer ni boleh tumbuhan microphyte, dia boleh alga microphyte, dan dia juga boleh phytoplankton, iaitu alga yang kecil. Dan dia akan menyebabkan ada pergerakan dari segi tenaga lah bila dimakan oleh consumer. Consumer seperti zooplankton dan sebagainya. Dan tenaga ni akan hilang ke persekitaran melalui pergerakan dia menggunakan tenaga, dan juga dia sendiri mengeluarkan tenaga ke persekitaran lah, melalui pernafasan dan sebagainya. Okay. Dan juga nutrien ni juga bergerak di dalam persekitaran kita, sebab nutrien ni yang akan pergi kepada haiwan yang perlukan nutrien dan sebagainya, dan termasuk juga dengan plankton dan sebagainya. So datangnya tenaga dari matahari, kita ada producers kat sini, algae and plants, okay, mengeluarkan makanan, oksigen, dan juga mengeluarkan benda-benda mati seperti detritus. So ini semua adalah sebahagian daripada kitaran nutrien lah. Kitaran nutrien di dalam persekitaran lah. Apa-apa makanan itu semua akan dimakan oleh haiwan lain, dan juga air akan tak digunakan dan dijatuh ke bawah, dan bakteria akan decompose semua nutrien yang ada, kumpul daripada setiap bahagian trofik ini, dan menjadikan mereka nutrien yang asas, yang dissolved nutrien yang boleh diserap oleh phytoplankton. Dan nutrien ni biasanya ada kat bawah sebab air dia sejuk. So macam mana dia naik ke atas, iaitu melalui proses yang kita panggil sebagai upwelling. So bila proses dia bawa naik nutrien banyak, dia banyak fotosintesis akan berlaku. Dari segi efficiency of transfer of energy, okay, dia kata the transfer of energy between various trophic level operate at low efficiency. Banyak tenaga yang datang daripada matahari tidak akan dapat sampai kepada peringkat tropik yang tinggi. Average only 2% of the energy akan diambil oleh marine alga, dan 10% yang akan diambil oleh consumer level. Okay, so di sini maksudnya dia hanya ada 2% saja yang efektif daripada matahari. Matahari, okay, lebih kurang 2% je. Lepas tu ini ke ini 10%, 10%, 10% saja yang akan pergi ke setiap peringkat. Okey, sinilah dia 2%, phytoplankton ni 2% saja yang akan diserap oleh phyto, dan selepas phyto ni every level dia akan hanya bawa 10% energi saja kepada setiap peringkat. So banyaklah tenaga yang hilang, bukan hilang lah, diserap, tapi yang hilang ke persekitaran dan sebagainya, dan yang tinggal tu hanya sedikit. Tapi itu pun dah cukup untuk kehidupan di dalam dunia ni. So maksudnya apa? Kalau kita mula dengan tenaga tu 500,000 unit, so yang hanya dapat diserap adalah 10,000 unit saja. Hilang berapa ribu? Banyak sangat. Daripada 10,000 tinggal 1,000, sebab 10%. And then kurang lagi 100. Kurang lagi 10. So kalau kita makan ikan ni, satu je unit yang akan pergi kepada manusia, sebab peringkat ni dah banyak. Setiap peringkat kita hilang. So kita dah clear pasal productivity, dan kita dah masuk sikit mengenai fisheries lah. Fisheries sebab sumber perikanan ni membawa tenaga daripada kitaran makanan ni, salah satunya daripada sumber lautan kita lah. So dia efek kepada ekonomi kita, dan juga tapi dia efek kepada ekosistem juga. Jadi mana datangnya perikanan? Mana datang perikanan? Kebanyakannya daripada kawasan
non-tropical shelf, tropical shelf, coastal and coral reef area dengan upwelling area. Okay, inilah sumber-sumber fisheries kita. Open ocean ni memang sikit sajalah sebab dia tak produktif sangat. So 3.8%. Tapi yang banyaknya di kawasan-kawasan tu. And then dari segi status dia sekarang, kita dah masalah dah dari segi sumber perikanan dia sebab manusia sangat ramai and then industri sangat besar. Ikan ni tidak dikawal dan kita ada fully exploited lah status dia. 52% dah fully exploited. And then overexploited 90%. Depleted 10%. Kalau campur tiga ni dah berapa dah? Tinggal berapa persennya? Tinggal 18% yang moderately exploited. And then underexploited ni hanya 2% saja daripada perikanan. Okay, so kita sebab itu perlulah untuk mencari alternatif. Antaranya adalah aquaculture atau marine culture lah. Atau peraturan-peraturan di negara-negara tertentu yang memastikan bahawa sumber perikanan ni terjaga. Itu kena kita boleh nampak dekat kalau kita pergi National Geographic Channel ke apa yang mereka pergi tangkap ikan tuna lah menggunakan mata kail dan sebagainya. Itu sebenarnya ada peraturan tu, dia tak boleh tangkap setiap hari, dia ada season yang dia boleh tangkap. Dia di luar pada season dia tak boleh. Lepas tu dia ada saiz tertentu saja. Kalau tangkap besar, sikit kecil punya dia kena lepaskan. So itulah yang peraturan di negara-negara yang baguslah. Tapi Malaysia bukan salah satunya lah. Kita tangkap apa-apa saiz pun kita tangkap. Itu yang masalah. So kalau tengok tempat-tempat yang bagus, yang management of fisheries yang berwarna hijau, berapa banyak yang ada? Sikit sangat. Ada kat sini, saya pun tak tahu negara apa kat sini. Ada sikit sini, sikit sini, okay, sini, sini. Itu je. Yang lain ni 50% effectiveness ada di Australia, dia kawal. Nampak dia jaga dia punya perikanan. New Zealand dia jaga perikanan. Okay. Ini saya tak pasti negara apa. Ni apa nama negara ni? Alaska. Alaska dia jaga. Okay. And then ni Greenland. Greenland dia jaga. Dia warna kuning. Nampak. Ini apa nama ni? Saya tak tahu apa benda kat sini. Okay. Tapi kalau negara Malaysia warna merah. Malaysia, Indonesia semua merah. Merah menyala. Management is very bad. Fisheries management very bad. Memang tak ada management. Okay. Boleh tangkap. Suka hati tangkap. So itulah masalah. Tapi kita tak salahkan lah. Itu memang negara kita tidak maju lagi. Macam negara Eropah dan sebagainya yang boleh mengeluarkan undang-undang khas untuk jaga dia punya fishery. Kita mungkin sebab sumber masih banyak jadi kawalan dia kurang lah. Tapi masalahnya satu hari nanti kita memang akan ada masalah dari segi sumber perikanan kita. Ni merah semua sini. Merah semua India. Memang tak ada kontrol dari segi fisheries. Tangkap je. Okay, so itu saja topik kita hari ini. So inilah topik-topik tadi yang akan masuk dalam final. Kalau apa-apa pertanyaan pasal topik ini boleh tanya saya dalam Telegram. So itu saja. All the best to your final exam. Kita akan jumpa lagi lah untuk final exam nanti.